Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam video kali ini, di mana dalam video kali ini saya akan menerangkan mengenai Section B untuk exam penolong pegawai hal ehwal Islam grade S29. Saya harap anda sudah menonton video Section A untuk pengetahuan am exam penolong pegawai hal ehwal Islam grade S29, di mana dalam video tersebut saya kongsikan 12 topik hot yang anda boleh buat persediaan, anda boleh buat rujukan untuk hadapi exam pengetahuan am itu. Okey, kalau anda belum menonton video session A, anda boleh buat demikian dengan klik link yang saya letak di bawah video ini di bahagian description. Alright, so bagi anda yang baru, nama saya Megak Syafrizul daripada channel Empire Kejaya. Anda boleh klik butang subscribe dan loceng yang ada di bawah video ini untuk dapat notification setiap kali kita keluarkan video-video terbaru. Untuk pengetahuan anda, channel ini banyak berkongsikan tips-tips untuk menjawab exam SPA khas untuk calon exam seperti anda, dan juga tips untuk menjawab soalan temu duga, tips penulisan resume dan sebagainya. So pastikan klik butang subscribe dan butang loceng untuk tidak terlepas setiap kali kita keluarkan video-video terbaru. Alright, so jom kita teruskan mengenai Section B exam penolong pegawai hal ehwal Islam grade S29. Alright, info penting Section B exam penolong pegawai hal ehwal Islam grade S29. Seperti yang saya beritahu tadi, jika anda belum lagi menonton video Section A, saya nasihatkan tonton video tersebut terlebih dahulu sebelum tonton video ini, untuk anda nampak flow daripada Section A ke Section B. Anda boleh buat demikian dengan klik link yang saya letak di bahagian description di bawah video ini. Okey, jom kita teruskan. Okey, so saya explain mengenai Section B. Saya akan explain terlebih dahulu mengenai format exam, sebab saya masih lagi dapat beberapa pertanyaan di WhatsApp, di email dan juga di Telegram. Ada lagi calon yang belum faham, belum tahu mengenai format exam. Okey, untuk pengetahuan anda, exam ini akan diadakan pada 31 bulan Mac 2021 bermula jam 10 pagi hingga jam 11.40 pagi. Akan ada 3 section. Okay, section A adalah pengetahuan am, di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 30 soalan, dan section B daya menyelesaikan masalah, di mana anda ada 25 minit untuk menjawab 20 soalan. Dan juga section C kefahaman bahasa Inggeris, anda ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Untuk pengetahuan anda, kesemua soalan yang ada dalam section A, B dan C ini adalah dalam bentuk objektif saja. So di mana anda ada pilihan jawapan A, B, C dan D. So tak perlu nak hantar esei dan juga tak perlu untuk hantar jalan pengiraan untuk matematik tu. So jelas format exam. So kalau anda masih lagi kurang faham, anda boleh terus tanya di ruangan komen. So nanti saya akan cuba membantu anda secepat yang boleh. Okey, Section B, exam penolong pegawai hal ehwal Islam grade S29. Okey, daripada 20 soalan ini, dia terpecah kepada 4 pecahan. Okey, 4 pecahan yang ada dalam 20 soalan exam untuk Section B ini. So, apa 4 pecahan itu? Okey, jom. Pecahan pertama adalah penyelesaian masalah, di mana anda akan diberi satu pernyataan pendek sebegini dan satu soalan untuk menguji kefahaman anda terhadap teks yang diberikan. So, untuk menjawab soalan sebegini, saya nasihatkan anda baca dengan pantas, petikan dan cuba ambil isi-isi penting yang ada di dalam soalan tersebut. Dan seterusnya, anda terus baca soalan dia dan cuba kaitkan isi penting tu dengan soalan yang diberikan. So biasanya soalan yang sebegini mungkin ada 4 hingga 5 soalan. So pastikan anda baca teks tu dengan pantas
dan cuba dapatkan isi-isi penting, dan seterusnya terus baca soalan dan buat pengiraan. Biasanya soalan sebegini adalah berkaitan dengan logik sahaja. Okey. Itu untuk pecahan pertama, penyelesaian masalah. Kemudian untuk pecahan yang kedua. Pecahan kedua adalah menginterpretasi data, di mana anda mungkin diberi satu jadual, graf, plot atau satu pernyataan, dan diberi satu soalan untuk anda analisa data yang diberikan. So jadual ini berjadi dalam bentuk bar chart, pie chart dan sebagainya. So anda perlu mempunyai kebolehan untuk analisa data dengan pantas. Okay, untuk anda pecahan kedua ini mungkin ada satu atau dua soalan. Okay. Kemudian untuk pecahan yang ketiga, soalan matematik. Okay, ini mungkin lebih mudah sebab dia hanyalah direct kepada asas dan logik matematik. So ini mungkin akan memberi masalah kepada mereka yang mahir dalam matematik lah. So kalau lihat dalam contoh soalan yang diberikan ini, soalan ini adalah soalan berbentuk bundarkan. So kalau anda dah biasa dengan soalan matematik, anda akan terus dapat menjawab dengan pantas saja. Dan mungkin 10 hingga 20 saat dapat menjawab soalan yang berbentuk sebegini. Okay, jelas pecahan ketiga. Okay, kemudian pecahan keempat. Okay, pecahan keempat ini adalah yang memberi banyak masalah kepada ramai calon, kerana soalan sebegini adalah berbentuk IQ test. Okay, IQ test. Dia tak ada bentuk yang spesifik. Dia boleh jadi dalam bentuk susunan nombor sebegini, dan mungkin juga dengan diberi satu susunan kotak dan susunan bulatan dan sebagainya. Dia minta anda untuk berikan nombor seterusnya, minta anda teka kotak seterusnya, minta anda teka bulatan seterusnya. So soalan sebegini memang banyak dalam soalan. Biasanya 5 hingga 6 soalan ada berkaitan dengan soalan logik dan juga IQ test sebegini. So saya nasihatkan anda supaya buat latihan menjawab soalan exam seberapa banyak yang boleh untuk meningkatkan kemahiran IQ test anda, dan juga nampak pattern soalan exam SPA. Okey, untuk pengetahuan anda kebanyakan exam yang diadakan oleh pihak SPA, dia punya format dia punya scope dia adalah hampir sama. Di mana kalau anda selalu menjawab soalan exam SPA yang berbentuk sebegini, anda akan nampak dia punya pattern soalan. Sebabkan dia akan pattern ni hampir sama. Dia tukar mungkin nombor sahaja. So saya rahsiakan, cuba cari soalan exam SPA berapa banyak yang boleh dan cuba buat latihan. Okay. So soalan jelas keempat-empat pecahan yang ada dalam section B ini. Saya ulang Section pecahan pertama, penyelesaian masalah, di mana anda diberi satu artikel pendek sebegini dan satu soalan untuk menguji pemahaman anda terhadap artikel yang diberikan. Kemudian pecahan kedua adalah menginterpretasi data, di mana anda diberi satu jadual atau graf untuk menguji kebolehan analisa data anda. Dan pecahan ketiga adalah soalan matematik, di mana akan ada asas dan logik matematik di situ. Dan pecahan keempat adalah bentuk IQ test. Okey, untuk membantu anda untuk buat persiapan untuk section B, di sini saya letakkan beberapa topik popular untuk section B ini. Sebab untuk pengetahuan anda, skop dalam matematik ni dia luas kan. Dia tak sama dengan soalan PMR, soalan PT3 atau soalan SPM. Dia jadi campuran daripada topik-topik ini dan juga lain daripada topik ini. Tapi ini adalah topik yang kita dah buat kajian. So kebanyakan exam SPA akan tanya topik-topik ini, seperti topik pecahan ringkas, peratusan, conversion, pecahan ke peratus, peratus ke pecahan, kira hal laju,
Sama linear, kecerunan, bentuk piawai, kembangkan ungkapan algebra, sepadu, median mode. So pastikan anda buat latihan untuk topik-topik sebegini untuk memberi anda kemahiran ataupun meningkatkan kemahiran anda. Mungkin anda dah lama tinggalkan soalan matematik sebegini. So anda perlu buat banyak latihan untuk mengasah kembali skill matematik anda. Okay, so surat anda jelas So sekiranya anda mempunyai soalan untuk session B ini, saya harap anda boleh terus tinggalkan soalan anda di ruangan komen. So nanti saya akan cuba menjawab seberapa pantas yang boleh. Okey, seperti yang saya beritahu sebelum ini, untuk membantu anda buat persiapan exam dengan lebih baik, kita ada keluarkan koleksi soalan exam SPA, di mana kita dah ambil beberapa exam SPA yang lepas dan kita olah semula dan kita masukkan ke dalam buku ataupun rujukan e-book soalan biru, kuning dan merah ini. Okay, kesemua koleksi soalan yang ada dalam rujukan ini adalah untuk bantu anda buat latihan seberapa banyak yang boleh. Nanti anda akan nampak pattern lah soalan tu. So ini akan meningkatkan kemahiran skill menjawab soalan anda. Okay, seperti yang saya beritahu semua ini, kesemua belian yang anda buat melalui link yang saya beri ini sahaja, anda akan dapat percuma satu rujukan khas untuk penolong pegawai hal ehwal Islam grade S29. Di mana dalam nota berwarna silver ini, saya masukkan nota-nota yang penting untuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. So ini akan dapat bantu anda untuk menjimatkan masa daripada cari nota untuk section A di merata tempat. Dan sebenarnya saya dah himpunkan dalam satu e-book untuk anda buat rujukan. So ini akan dapat menjimatkan masa anda. Okay, so kalau anda nak dapatkan, saya nasihatkan terus dapatkan melalui link yang saya beri di bawah ini. Okay, www.tipsdaya.com/phei. Okay, hanya belian yang anda buat melalui link ini sahaja, anda akan dapat e-book percuma ini. Okay, jelas Alright. So bagi anda yang belum lagi join channel Telegram khas ini, di mana dalam channel ini saya banyak kongsikan nota dan juga contoh soalan untuk anda buat latihan. Dan boleh buat demikian dengan klik link ini yang saya tinggalkan di ruangan description. Namun kalau anda tidak ada Telegram, anda tak perlu risau. Anda juga boleh sertai mailing list ini, di mana saya juga akan kongsikan tip dan contoh soalan yang sama terus melalui email anda. Okay, so anda boleh pilih sama ada join Telegram ataupun email, ataupun boleh join kedua-dua sekali, tak ada masalah. Okey, saya rasa sekian dulu untuk video pada kali ini. Untuk section B, dalam video akan datang saya akan kongsikan mengenai section C, mana dalam section C tersebut juga ada beberapa perangkap yang akan memerangkap anda yang overconfident. Okey, nanti saya akan kongsikan perangkap yang ada dalam section C. Okey, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.